Subtopik yang seterusnya adalah unsur dalam matriks. Okey, unsur dalam matriks, kita dah nampak tadi bentuk matriks ni macam mana, macam ni. Okey, jadi unsur dalam matriks, maksudnya ni, nilai yang dalam matriks ni kita kenali dia sebagai unsur lah. Jadi contoh kat sini kita ada 6 unsur. Jadi 4, 7, 6, 8, 9 dan juga 2. Jadi kat situ kita nampaklah dia punya contoh dekat sini. Okay. Matriks biasanya disimbolkan sebagai huruf besar lah. Contoh kat sini P sama dengan satu matriks. Jadi unsur dalam dia akan diwakili oleh P huruf kecil lah. Ini maksudnya kita tahulah P huruf kecil ini adalah unsur di dalam matriks P. Okay, jadi kat sini nampak ni ada huruf kecil ni P11. Maksud dekat sini dia simbolkan dia sebagai, contoh dekat sini P I J. Kat situ dia ada dua huruf kecil. I ni maksudnya dia diwakili oleh kedudukan baris unsur tersebut. J adalah kedudukan laju unsur tersebut dalam matriks yang diberilah. Contoh dekat sini P11 maksudnya baris pertama, laju juga pertama lah. Jadi baris pertama ini juga dia nak laju pertama. Jadi dia punya titik persilangan adalah pada unsur nombor 5. Jadi kita dapatlah P11 sama dengan 5. Okey, contoh yang kedua. Kita boleh tukar nak kat situ. P12 maksudnya dia adalah baris yang pertama tetapi dia adalah laju yang kedua lah. Baris yang pertama, laju yang kedua. Jadi laju kita 1, 2. Jadi baris pertama, laju kedua, titik persilangannya adalah pada unsur nombor 1. Ni salah lah dekat sini. Kamu boleh betulkan dalam kamu punya buku nota. Jadi jawapan kita kat sini adalah 1. Itu maksud dia. Cara dia adalah baca dulu baris. Nilai kecil yang pertama adalah baris. Nilai yang kedua adalah laju. Jadi di mana titik persilangan unsur tersebut, itulah unsur yang kita cari. Okey, contoh soalan yang diberi dekat muka surat 7. Okey, dekat situ dia dah bagi kat situ. Diberi M. Nampak ni simbol huruf besar. M sama dengan 275 -104 63 -9. Nyatakan unsur pada. Okay, yang pertama dia minta kita buat baris kedua, laju ketiga. Jadi nampak tak? Dia nak kita buat kat sini baris kedua. Okey, cikgu highlight lah. Baris kedua. Baris kedua kat sini lah. Okey, dia nak laju ketiga. Jadi kita pun bulatkan juga laju ketiga. Jadi ambil kita punya titik unsur yang bersilang pada garis dan juga laju yang diberi. Jadi kita punya unsur adalah 4. Jadi kalau yang kedua, dia bagi kat situ baris pertama. Jadi kamu bolehlah baris pertama dekat sini. Laju kita laju kedua. Jadi laju kedua. Jadi nampak tak titik persilangannya pada unsur nombor 7 lah. Jadi jawapan yang kedua adalah 7. Macam tu maksud dia. Senang saja. Baca dia punya baris dahulu, baru baca dia punya laju lah. Cari dia punya persilangan. Okey, yang ketiga, baris ketiga. Ni baris ketiga, laju pertama. Jadi kalau kamu tengok, baris ketiga, laju pertama, titik persilangan kita adalah pada unsur nombor 6. Itu maksud dia. Cari dia punya persilangan lah. Okey, jadi kalau yang pertama ni dalam bentuk ayat, yang kedua ni dibagi dalam bentuk simbol. Cuma kamu kena ingat apa maksud simbol huruf kecil kita tadi. Nampak dekat sini A12. 1 ni maksudnya baris yang pertama, yang kedua adalah laju yang kedua lah. Jadi baris pertama, laju kedua. Jadi kita punya titik bersilangan kita adalah pada unsur nombor 3. Jadi B, C dan juga D kamu boleh cuba jawab lah. Dia sama sahaja seperti nombor 1, cuma dia dalam bentuk simbol. Okey, jadi nombor 3, kita tahu contoh nombor 3, sama juga dia suruh kita cari nilai. First kali kita kena keluarkan dulu unsur mengikut baris dan laju yang diberilah.
Jadi yang pertama ni kalau kamu tengok P11 maksudnya baris pertama satu, yang kedua adalah lajur yang pertama. Jadi unsur yang kita nak adalah nilainya 3 tambah ikut dia punya persamaan. P22. Cikgu tukar sini warna supaya kamu tak keliru. Okey, P22 maksud dekat sini dia nak baris yang kedua. P22 baris kedua, laju juga yang kedua lah. Jadi nilainya adalah pada unsur 4. Jadi apa kamu boleh buat? 3 tambahkan dengan 4, dapatlah jawapan kita tu 7. Itu maksud dia. Keluarkan dulu unsur mengikut kedudukan yang diberi. Lepas tu jalankan operasi tambahlah mengikut soalan. Jadi B dan juga C kamu boleh cuba jawab. Okey, nombor 4 ni pun kamu boleh cuba jawablah. Sebab dia benda yang sama. Keluarkan nilai mengikut kedudukan yang diberi dan selesaikan persamaan yang kita dapat. Yang pertama dia nak cari nilai X. Yang kedua dia nak cari nilai Y. Jadi boleh cuba jawab. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu lah. Belajar sampai unsur metrik. Jadi sekarang kita nak masuk metrik samalah. Okey, ciri-ciri metrik sama. Okey, dua matriks yang sama mempunyai peringkat yang sama. Dua benda tu kamu kena ingat. Dan juga setiap unsur sepadan dia juga samalah. Jadi ini satu point, ini point kedua. Jadi dua matrik yang sama dia perlu ada peringkat yang sama, dan yang kedua dia perlu ada setiap unsur sepadan tu sama. Jadi kita tengok contoh yang dia bagi dekat bawah ni. Tentukan sama ada pasangan berikut. Ni pasangan berikut adalah matrik sama ataupun tidaklah. A dengan B, C dengan D dan juga E dengan F lah. Okay, jadi kita tengok contoh dia. Dia tanya adakah A dan B sama? Jadi, bila kita tengok, dia tanya kita adakah A dan D sama, A dan B sama. Tengok dia punya peringkat. Okey, jadi kita nampak peringkat. Ingat peringkat. Peringkat apa? Peringkat maksudnya baris kita kalikan dengan laju. Jadi, untuk A, peringkatnya baris ada 2. Laju dia pun ada. Menegak dia ada 2. B, sama juga. Baris ada 2. Laju ada 2. Okay, jadi syarat pertama lepas peringkat yang sama. Tetapi kalau kita tengok adakah setiap unsur sepadan dia sama. Unsur sepadan ni maksudnya tengok kedudukan dia. Baris pertama, laju pertama 5. Ini pun sama 5. Okay, yang unsur pertama ngam. Tengok unsur kedua. Baris pertama, laju kedua kita 4. Tetapi untuk B, baris pertama, laju kedua kita adalah kosong. Jadi unsur sepadan dia, maksudnya unsur yang kedudukannya sama, tak sama dekat matriks A dan juga matriks B. Jadi ayat dia dah tulis kat sini, matriks A tak sama dengan matriks B kerana unsur sepadan dia tidak sama. Itu maksud dia. Okey, yang kedua, C dan juga D. Adakah C dan D sama? Okey, kalau kita tengok nilai pertama 2, nilai pertama dekat D pun 2, nilai kedua 9, dekat yang kedua pun 9. Tetapi okey, unsur sepadan dia lebih kurang sama. Tapi bila kita tengok peringkat dia, yang pertama kita ada satu baris kalikan dengan 2 laju. Jadi 1 kali 2. Untuk matriks D pula, kita ada 2 baris kalikan dengan 1 laju. Jadi kalau kita tengok peringkat dia tak sama. Jadi kita boleh kata C dan D tak sama kerana peringkat tidak sama. Okay, untuk matriks E dan F, okay, kalau kamu tengok peringkat dia berapa? Baris kita ada 3, laju kita ada 2. F pun baris 3, laju ada 2. Jadi peringkat dia dah sama. Tapi kalau tengok unsur dalam sepadan dia, adakah dia sama? 4, 6. 1/2 dengan 0.5. Okey, nampak cara penulisan dia lain. Tapi sebenarnya nilai dia samalah. Macam ni tak apa. Cara penulisan lain tak apa. Asalkan nilai sebenar dia samalah. 1/2 sebenarnya sama dengan 0.5. Jadi yang lain pun sama. Ini pun sama. 0.7 sebenarnya sama dengan 7/10. Jadi kita boleh kata matriks E dan F sama kerana mempunyai peringkat yang sama dan juga unsur sepadan dia sama. Itu maksudnya. Jadi untuk cari matriks sama, peringkat kena sama dan juga unsur sepadan dia pun semuanya kena sama. Okey, jadi latihan yang dia bagi dekat bawah tu,
tentukan sama ada setiap pasangan berikut adalah sama ataupun tidak. Okey, yang pertama 125 dan juga 125 F dan G. Nampak macam tadilah. Dia punya nilai sepadan dia dah sama, tetapi peringkat dia tak samalah. Ini 3 baris kali dengan 1 lajur, sedangkan G 1 baris kalikan dengan 3 lajur lah. Jadi kita boleh kata F tak sama dengan G lah. Itu maksud dia. Matriks F tak sama dengan matriks G. Okey, kalau H pula kita tengok 1, 3, negatif 7, 8. T pun 1, 3, negatif 7, 8. Peringkat dia pun 2 kali 2. T juga 2 kali 2 lah. Jadi kita boleh kata H sama dengan T. Matriks H sama dengan matriks T. Okey, yang ketiga C. 1001 untuk J. K11. Kalau kita tengok pun, dia punya peringkat dah tak sama. Apatah lagi dia punya unsur. Jadi, kita boleh kata kat sini J tak sama dengan K lah. J tak sama dengan K. Okey, yang terakhir D, L, 428, negatif 1, 5, negatif 3. Peringkat sama, unsur pun sama. Jadi kita boleh kata L sama dengan M. Itu soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua, diberi, dia ada bagi kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 matriks A hingga I. Nyatakan semua pasangan matrik yang sama. Maksudnya kamu kena cari mana pasangan matrik yang sama daripada 9 matrik yang diberi. Jadi kalau kamu tengok A ni kita cari. Dia punya unsur atas dia 1, 3 dekat matriks lain. Kalau kamu nampak kat sini 1, 3, F pun 1, 3. Jadi 1/2 sebenarnya sama dengan 0.5. Dan unsur yang terakhir 4 sama juga dengan 4. Jadi kita boleh kata A sama dengan F lah. Tu kita punya matriks pasangan yang pertama. Okay, yang kedua, kalau B, ada ke? B nampak ni 64. Yang ni 64 juga. Tapi dia dalam keadaan peringkat yang tak sama. Ini kedudukan tak sama. Jadi, B tak ada pasangan. Untuk C, C sama dengan, kalau kamu cari, C pasangan dia adalah huruf I. Nampak ni 1.5 sebenarnya sama sahaja dengan 1. 1/2. 1/10 pun sama dengan 0.1. Jadi C sebenarnya sama dengan I. Dan yang terakhir E. E sebenarnya pasangan dia adalah H lah. 7/2 sama sahaja 3.5. 2/5 sama dengan 0.4. Jadi sebenarnya E sama dengan H. Lain kamu boleh tengoklah. Sebenarnya tak ada pasangan lain selain 3 pasangan yang cikgu dah bagi. Okey, jadi kita tengok contoh yang seterusnya. Satu topik yang lain adalah penentuan nilai unsur dalam 2 matriks yang samalah. Okey, jadi dia bagi dekat sini matriks A dan B adalah sama. Kalau sama maksudnya peringkat dia sama. Dia punya unsur dalam pun akan jadi samalah. Jadi daripada matriks yang diberi, nampak ni ada nilai X dan juga nilai Y. Jadi dia tanya apakah nilai X kita. Gunakan unsur yang sepadan lah. X sama dengan, tengok kedudukan dia, negatif 3. Jadi kita akan dapatlah X sebenarnya sama dengan negatif 3. Terus dapat dia punya jawapan lah. Okay, jadi untuk yang Y, dia ada dekat sini. Mana nilai Y? Sini yang kita ada nilai Y. Jadi cikgu boleh tukar dia punya color. Pen dekat situ. Okay. Y, X tambah Y. Nampak ni? X tambah Y. Sama dengan kedudukan dia adalah inilah negatif 1. Jadi dikeluarkan dekat sini persamaan dia. X tambah Y sama dengan negatif 1. Jadi X kita dah cari tadi dekat atas. Gantikan nilai X dengan negatif 3. Dia pun ganti negatif 3 tambah Y sama dengan negatif 1. Ingat kita nak cari nilai Y. Maksudnya selain dari Y ni, kita perlu pindah dia ke belakang lah. Jadi tinggalkan Y sahaja di depan. Negatif 3. Ingat negatif pindah sebelah dia akan jadi positif. Jadi negatif 1 tambah 3 dapatlah Y kita 2. Itu contoh yang dia bagi dalam kamu punya nota. Jadi kita cuba buat latihan yang dia bagi dekat bawah. Bagi setiap pasangan yang berikut. Yang mana, dia dah cakap dah pasangan matrik ni adalah sama. Jadi tentukan nilai X dan juga nilai Y lah. Jadi cari dia punya pasangan. X pasangannya adalah baris pertama, laju pertama. Jadi gunakan kedudukan yang sama. Kita akan dapatlah kita punya nilai X.
X sama dengan 4. X sama dengan 4. Tengok cikgu pernah tulis salah. X sebenarnya sama dengan 5. Yang kedua, Y. Kita tukar kat situ. Y kita sebenarnya sama dengan 4. Jadi Y yang sama dengan 4. Keluarkan saja mengikut dia punya kedudukan. Okey, yang seterusnya B. X kita sama dengan negatif 6. Jadi X sama dengan negatif 6. Y kita sama dengan 0.7. Jadi Y kita sama dengan 0.7. A dan B ni mudahlah. C pun sama sebab dia punya X dan Y belum ada persamaan ataupun operasi tambah tolak lah. Okay, jadi X kita X sama dengan negatif 1. Jadi X sama dengan negatif 1. Y kita, ni Y bawah ni, Y kita sama dengan 9. Jadi Y sama dengan 9. Jadi kita dapat terus. Untuk A, B, C senang lah sebab dia punya X dan Y tak ada operasi tambah tolak. Okay, jadi kita tengok D. Untuk D, kalau kamu nampak kat sini, X yang pertama, pasangan dia X sama dengan Y tambah 6. Jadi kita nak cari nilai X ataupun Y. Kalau dua-dua tak ada, kita tak boleh buat operasi lah. Jadi cari nilai yang hanya satu dulu dia punya unknown lah. Jadi kita ambil yang ni lah. X tambah 2 sebenarnya sama dengan ni 5 lah. Jadi kita keluarkan X tambah 2 sama dengan 5. Jadi bila X tambah 2 sama dengan 5, kita nak nilai X sahaja. Apa kita buat dengan tambah 2 kat belakang ni? Pindahkan dia ke sebelah. Jadi bila pindah positif akan jadi negatif lah. Jadi 5 tolak 2. Dapatlah kita punya jawapan X 3. Macam tu maksud dia. Nilai yang kita nak tu biarkan dia seorang diri. Nilai selain daripada nilai tu pindahkan ke sebelah. Jadi bila kita dah dapat nilai X kat sini, kita boleh cari nilai Y menggunakan persamaan inilah. Persamaan yang kedua, cikgu tukar balik kat situ. X sama dengan Y tambah 6. Jadi X sama dengan Y tambah 6. Itu dia punya persamaan. Jadi gantikan nilai X yang kita dah cari tadi. 3 sama dengan Y tambah 6. Okay, sekarang kita hanya nak nilai Y sahaja. Apa kita buat dengan tambah 6? Pindahkan tambah 6 ini ke sebelah lah. Jadi ingat, yang dipindahkan akan berada di belakang lah. Jadi yang asal kat sini letak dekat depan. 3 positif pindah belakang jadi negatif lah. Jadi ditolak 6. Dapatlah kita punya Y sebenarnya sama dengan 3 tolak 6 negatif 3. Dapatlah jawapan kita. Y sama dengan negatif 3. Jadi E dan F kamu boleh cuba jawablah dekat situ. Boleh cuba jawab. Kalau ada apa-apa boleh tanya cikgu.